Kisah Pak Kadok, pemimpin seharusnya mengambil iktibar. Apakah pemimpin kerajaan Tebuk Atap masih berhalusinasi Malaysia sedang bergerak di landasan yang betul setelah Bank Dunia memberikan penilaian? Menurut Bank Dunia, Malaysia berisiko ketinggalan dalam persaingan serantau untuk mendapat pelaburan asing kerana tercicir dalam reformasi dasar, kata Richard Rickard, pakar ekonomi bank tersebut untuk Malaysia. Richard Rickard berpendapat wujud ketidakpastian mengenai visi Malaysia dan apa yang dapat ditawarkan kepada pelabur berbanding dengan jiran-jiran di rantau ini. Itulah yang menyebabkan Hyundai menutup operasinya di Malaysia dan lari ke Indonesia. Ini diikuti pula oleh kilang pengeluaran tayar Silverstone Malaysia Berhad SSM yang juga akan menamatkan operasinya pada tahun ini. Pastinya, Malaysia wajar mencari pendekatan baharu yang boleh berfungsi dengan baik untuk menggantikan alat dan pendekatan yang digunakan di masa lalu. Mengulas mengenai masa depan pelaburan di Malaysia yang kelam ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir Muhammad Faiz Fazil berkata laporan terbaru Bank Dunia perlu dipandang serius kerana secara tidak langsung telah mengkritik Kerajaan Perikatan Nasional. Kita memerlukan satu pelan pelaburan jangka panjang yang memberi tumpuan khusus terhadap pembangunan industri baharu yang mempunyai sinergi atau keberkaitan dengan industri-industri utama negara sedia ada, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, kerajaan harus keluar daripada mentaliti tertutup dan memikirkan insentif dan dasar yang sesuai untuk menarik pelabur-pelabur antarabangsa dan pada masa yang sama membangunkan syarikat-syarikat tempatan. Beliau menyarankan agar satu panel khusus industri ditubuhkan untuk merangka dasar pelaburan negara untuk jangka masa panjang. Setiap panel ini akan fokus kepada suatu industri baharu tertentu yang ingin dibangunkan di Malaysia. Panel ini juga harus terdiri daripada wakil-wakil syarikat terkemuka dunia dalam industri yang berkaitan dan dikoordinasi oleh agensi kerajaan berkaitan. Menerusi kaedah ini, insentif dan perancangan yang terkandung dalam dasar berkenaan akan relevan dengan kehendak pelabur dan seterusnya menjadikan Malaysia destinasi pelaburan yang utuh, ujarnya. Kata Faiz, usaha menarik pelaburan asing tidak harus terhenti setakat pemberian insentif sahaja, tetapi juga memerlukan perancangan yang lebih menyeluruh dan utamanya dalam mengukuhkan modal insan berkemahiran tinggi maupun inisiatif penyelidikan dan pembangunan R&D serta meningkatkan persaingan pasaran. Walaupun cadangan untuk menubuhkan panel khusus untuk industri itu berbunyi amat baik, ia tidak akan berfungsi dengan baik jika masih dipandu oleh nakhoda yang sama. Tak mungkin sekumpulan kakistokrasi mahu mendengar nasihat daripada pakar-pakar walaupun wakil syarikat jika ia menyebabkan mereka terpaksa melepaskan projek-projek yang menjadi impian para kroni. Ingin Jam Channel mengingatkan PricewaterhouseCoopers PwC dalam kajiannya pada tahun 2017 yang bertajuk The World in 2050, The Long View, menyenaraikan Malaysia di tangga 24 dalam tahun 2030. Senarai tersebut bukan petanda ekonomi yang baik kerana Indonesia pada tahun 2030 dijangka berada di tangga kelima berdasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK mengikut pariti kuasa beli. Purchasing Power Parity, PPP atau pariti kuasa beli ialah amount barang keperluan yang boleh dibeli di dalam sesebuah negara dengan wang yang dihasilkannya. Malangnya, dalam tahun 2050, firma perakaunan yang terkenal itu mengekalkan Malaysia di tangga 24 di belakang Bangladesh. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang dikatakan sebagai petunjuk kemajuan ekonomi Malaysia kini menyusut sebanyak 5.6%. Dalam senario Malaysia yang gagal menangani serangan COVID-19, kini kita tidak pasti sama ada negara kita mampu mencapai tangga ke-24 dalam tahun 2030. Umpama Pak Kadok yang ayamnya menang tetapi kampungnya tergadai. Itulah yang berlaku kepada gerombolan Tebuk Atap. Pak Kadok rela menempuh arus deras kerana tamak, tetapi akhirnya kecewa tidak dapat makan kenduri kerana terlambat tiba. Seperti gerombolan Tebuk Atap juga, kudeta menang, rakyat kalah, negara kalah.